Salam sejahtera semua. Saya Muhammad Faizal bin Mak Yassin, ID Matrik 274884 dalam kursus subjek GFMA 2023 Penjagaan Antarabangsa. Saya akan ditugaskan untuk menyediakan satu laporan tugasan individu yang membawa markah sebanyak 20% daripada jumlah markah keseluruhan. Dan hari ini saya akan menerangkan berkaitan analisis kajian syarikat multinasional MNC terhadap kesan krisis pandemik COVID-19 berdasarkan kepada syarikat yang telah saya pilih, iaitu Genting Berhad. Mendepani globalisasi kini jauh lebih mencabar, lebih-lebih lagi pada waktu sekarang berlakunya krisis novel COVID-19 yang dikatakan berpunca daripada wabak penyakit coronavirus yang menyebabkan mengejutkan seluruh dunia sehingga wujud pelaksanaan beberapa siri perintah kawalan pergerakan iaitu PKP ke atas negara kita Malaysia. Rentetan daripada peristiwa hitam itu secara keseluruhannya kelangsungan kehidupan manusia telah terjejas, malah dalam tempoh 2 tahun tersebut yang bergelut ketika krisis pandemik dan fasa endemik telah menunjukkan banyak kesan yang negatif dan juga positif terhadap bidang perniagaan khususnya. Genting Berhad merupakan salah sebuah syarikat perbadanan multinasional yang terkemuka dan tidak asing lagi di Malaysia. Ia terdiri daripada kumpulan Genting Berhad dan beberapa anak syarikat yang juga terdapat di sekitar negara seperti Singapura, Indonesia, India, China, Amerika Syarikat, Bahamas, UK dan juga Mesir. Di Malaysia, iaitu Genting Malaysia Berhad adalah subsidiari syarikat yang bernaung di bawah syarikat Genting Berhad yang diasaskan pada awal kemunculannya oleh Tan Sri Lim Gotong, dan beliau bertanggungjawab untuk membina Genting Highland Resort pada tahun sekitar 1965 dan membangunkan pusat peranginan yang kini dikenali sebagai Genting Highland sampai kinilah yang sampai wujud yang sampai sekarang. Genting Highland Resort yang dia terletak kira-kira 2000 meter di atas paras air laut merupakan sebuah pusat hiburan dan pelancongan yang boleh dikatakan bersepadu yang berkonsepkan resort, theme park, pelancongan dan kasino terkemuka di dunia. Malahan syarikat multinasional ini turut menjalankan pelbagai sektor industri perniagaan lain termasuklah penjanaan sumber tenaga, minyak dan gas, peladangan, pelayaran, pembuatan kertas, perdagangan elektronik dan juga pembangunan IT, teknologi maklumat. Selepas Tan Sri Lim Gotong umumkan bahawa beliau mahu bersara pada Disember 2003 yang lalu, tampuk pengurusan Genting Berhad diambil alih dan diterajui oleh Tan Sri Lim Kok Teh sampai kini, dan operasi syarikat tersebut sudah menjangkau seluruh dunia, terutamanya dalam sektor pelancongan dan hospitality serta industri hiburan. Berdasarkan kepada kajian saya, terdapat 5 kesan pandemik COVID-19 terhadap syarikat Genting Berhad. Yang pertama, sektor perhotelan bagi syarikat ini terpaksa check out. Menurut laporan berita daripada Astro Awani, penutupan sementara operasi Resort World Genting selama tempoh 2 minggu sejajar dengan pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh pihak kerajaan bagi mengekang wabak COVID-19 daripada terus menular, termasuklah menjurus kepada penutupan Resort World Genting iaitu operasi kasino, taman tema Stratopolis, pusat hiburan dan kompleks beli belah, fasiliti hotel,
hotel, operasi kedai makanan dan minuman F&B, bahkan semua tempahan penginapan fasiliti hotel terpaksa dibatalkan dan pelanggan mempunyai pilihan untuk menuntut semula pemulangan bayaran refund ataupun boleh mengubah tarikh penginapan hotel yang telah dibook, reschedule pada waktu yang akan datang lah. Kesan yang kedua, pelaksanaan pusingan pemotongan gaji pekerja. Rentetan daripada penutupan sementara pengoperasian sektor perhotelan, syarikat Genting Berhad terpaksa melakukan dipanggil round of salary cuts, iaitu pusingan pemotongan gaji bagi meringankan bebanan kos yang ditanggung oleh syarikat. Jadi, pihak syarikat telah meminta persetujuan sebahagian pekerjanya untuk melakukan pemotongan di antara 15 ke 20% daripada gaji pokok berdasarkan kepada pangkat, selain sebahagian pekerja yang berkhidmat dalam sektor kurang penting juga diminta mengambil cuti tanpa gaji selama seminggu sekali dalam tempoh sebulan. Menurut laporan berita utusan, pemotongan gaji pekerja syarikat Genting Berhad terpaksa dibuat dengan tujuan mengawal kos asas Resort World Genting untuk melindungi seberapa banyak sektor yang ada dan bagi memastikan kelangsungan perniagaan terjamin. Kesan pandemik COVID-19 yang seterusnya, iaitu kaedah employment downsizing diguna pakai dalam syarikat Genting Berhad. Menurut laporan berita daripada Malaysia Gazette, insiden pembuangan 3,000 orang pekerja telah berlaku melalui kaedah employment downsizing, ekoran daripada penutupan operasi yang membabitkan sektor perniagaan kasino serta hospitality, termasuklah bahagian makanan dan minuman F&B. Proses pembuangan pekerja ini terpaksa dilaksanakan yang melibatkan antara 10 hingga 20% daripada keseluruhan jumlah pekerja seramai 20,000 orang yang ada. Hal ini berlaku kesan daripada pendapatan kewangan syarikat yang semakin merosot. Ekoran mengalami kerugian sebanyak RM417.95 juta pada suku pertama berakhir pada 31 Mac 2020 berbanding keuntungan bersih yang diraih hanya sebanyak RM268.28 juta pada suku sebelumnya. Jadi defisit belanjawan yang berterusan akan mengakibatkan prestasi kewangan syarikat Genting Berhad jatuh merudum. Kesan yang seterusnya, penjualan aset yang membawa kepada pembubaran Genting Hong Kong Limited, di mana pembubaran subsidiari syarikat itu diumumkan secara rasmi oleh syarikat Genting Berhad, bahkan mengejutkan sejurus selepas penjualan aset bukan teras oleh syarikat Genting Hong Kong Limited bagi tujuan menstabilkan kedudukan kewangan kerana didapati kos liability semasa syarikat tersebut melebihi jumlah aset yang dimiliki. Menurut laporan berita utusan, pada awal perancangan syarikat ini hanya mahu menjual sebahagian sahaja daripada aset yang dirasakan tidak perlu supaya boleh menambah kecairan aset dan dengan harapan keseluruhan kos operasi boleh ditanggung. Namun strategi tersebut gagal dan akhirnya memusnahkan perniagaan syarikat kapal persiaran milik Genting hingga diisytihar sebagai muflis. Yang terakhir, kesan pandemik COVID-19 kepada syarikat Genting Berhad iaitu nilai saham Genting Berhad jatuh merudum. Menurut berita yang dilaporkan oleh Intraday.my, nilai saham milik syarikat ini telah jatuh merudum. Hal sedemikian berlaku memberikan satu tamparan hebat kepada syarikat Genting Berhad apabila menyaksikan kira-kira 28 juta saham yang didagangkan dalam Bursa Malaysia FBM KLCI menurun pada kadar lebih 4% sehingga jatuh ke paras paling rendah iaitu RM3.58 nilai sesaham. Ini merupakan antara penurunan yang terburuk pernah tercatat dalam Bursa Saham Malaysia. Susut nilai secara berterusan yang berlaku dalam pasaran saham syarikat ini telah menjejaskan
keseluruhan struktur kewangan dan jaminan reputasi yang akan turut memberikan tanggapan buruk kepada pemegang saham maupun organisasi syarikat genting berhad dan juga pelabur yang ingin melabur dalam syarikat ini sendiri. Melalui apa yang telah saya kaji, pendekatan yang diambil oleh syarikat genting berhad untuk atasi krisis ketidaktentuan ekonomi semasa COVID-19 dapat dilihat melalui 3 perspektif. Perspektif yang pertama, perspektif pelanggan. Dalam tinjauan pembukaan semula operasi selepas pelaksanaan PKP, syarikat genting berhad telah banyak melabur dalam pembelian peralatan keselamatan dan pencegahan COVID-19 seperti topeng muka, cecair pembasmi kuman, sarung tangan dan apron plastik untuk memastikan setiap pelanggan menikmati 100% perlindungan kesihatan seperti mana saranan pihak kerajaan. Ini menunjukkan bahawa syarikat meletakkan pelanggan mereka sebagai satu keutamaan. Dan juga syarikat genting berhad telah mengumumkan untuk terus menyiapkan projek mega mereka, iaitu projek Skyworlds yang masih dalam proses pembinaan, iaitu merupakan sebuah pusat hiburan bertemakan filem kelas antarabangsa diadaptasi daripada filem yang dikeluarkan oleh 20th Century Fox, yang mana projek ini dilihat menyasarkan kepada pelanggan kategori peringkat rendah dan sederhana. Justifikasi untuk tidak fokus kepada segmen pelanggan mewah adalah kerana pelanggan berpendapatan rendah B40 dan sederhana M40 mewakili 80% jumlah penduduk di Malaysia. Malah Skyworlds yang telah siap pada tahun 2021 itu juga menawarkan konsep seperti sebuah kompleks membeli belah dan menjual barangan seperti gadget, pakaian, makanan dan minuman F&B dan juga sebagai satu pusat hiburan untuk pelanggan mereka. Daripada sudut kedua, iaitu perspektif organisasi dalaman, menurut annual report yang dikeluarkan oleh Genting Berhad pada 2021, perniagaan dalaman syarikat Genting Berhad berusaha keras untuk merevolusikan struktur kos operasi dalaman dan selaraskan dengan corak persekitaran perniagaan yang baru melalui pelaksanaan employment downsizing, round of salary cut sebagai langkah mereka untuk mengurangkan kos pekerja yang ditanggung. Syarikat menggunakan strategi kecekapan kos di mana telah menghentikan semua aktiviti operasi syarikat yang tidak memberi nilai tambah dan fokus pada memanfaatkan segmen khusus untuk meningkatkan margin hasil keuntungan dengan meningkatkan jualan secara langsung dan juga perkhidmatan secara dalam talian. Malah syarikat ini juga mengambil tindakan dengan mengurangkan sebanyak 20% daripada imbuhan pengurusan tertinggi syarikat serta menamatkan kontrak perjanjian dengan pembekal yang tidak berprestasi. Perspektif yang terakhir adalah perspektif daripada sudut pelaburan dan juga inovasi, di mana pendekatan yang diambil oleh syarikat Genting Berhad adalah berasaskan kepada pelaburan berkualiti secara holistik, yang mana fokus aktiviti pelaburan yang berintensif dan menjurus ke arah teknologi tinggi, termasuklah penggunaan ICT secara digitalisasi. Oleh itu, setiap nilai yang dilaburkan oleh syarikat Genting Berhad ini mempunyai matlamat untuk memudahkan proses meningkatkan kita panggil functional upgrading dalam tawaran perniagaan mereka, terutamanya sewaktu tempoh selepas dan juga semasa menghadapi krisis pandemik. Jadinya prospek pengantarbangsaan dapat diperkukuh melalui rantaian nilai global dengan menerokai kepelbagaian jenis produk maupun aktiviti perkhidmatan yang berkonsepkan perniagaan semasa.
Jadi pertumbuhan ekonomi syarikat Genting Berhad ini dilihat seolah-olah bertahan adalah kerana strategi operasi firma yang mengadaptasi struktur serta sumber dipacu oleh inovasi dalam penyelidikan dan juga pembangunan R&D terhadap reka bentuk produk dan juga penyesuaian terhadap perkhidmatan yang mereka tawarkan. Cadangan untuk atasi ketidaktentuan ekonomi pada masa akan datang ke arah syarikat Genting Berhad melestarikan penjagaan antarabangsa yang mapan. Antara cadangan yang saya boleh usulkan adalah yang pertama, mewujudkan keadaan fleksibiliti strategik yang mana persekitaran luaran yang semakin kompetitif ya. Dunia sekarang makin mencabar di luar kawalan sesebuah syarikat. Justru fleksibiliti strategik boleh menjadi sumber kelebihan berdaya saing bagi syarikat Genting Berhad yang mana membolehkan syarikat untuk atasi syarikat pesaing apabila persekitaran ini menjadi berubah-ubah. Oleh yang demikian, penjagaan tersebut akan kekal bertahan dalam pasaran antarabangsa khususnya dan bersaing secara fleksibel, iaitu mudah ubah mengikut kapasiti pembangunan firma itu sendiri. Justru fleksibiliti strategik didefinisikan sebagai keupayaan syarikat untuk sesuaikan keupayaan mereka dengan persekitaran perniagaan yang boleh berubah, di mana firma itu sendiri mampu mewujudkan peluang dan ketidakpastian risiko tertentu yang berlaku dalam perniagaan boleh diatasi. Makanya cadangan ini bagi mewujudkan keadaan fleksibiliti strategik dilihat sebagai suatu keperluan mengikut rentak perniagaan masa kini. Cadangan yang kedua, mengaplikasi strategi Greenfield di mana memulakan sebuah operasi perniagaan baru di negara asing bukanlah satu perkara yang mudah, tapi dengan strategi Greenfield yang dicadangkan ini akan memberi satu kelebihan terutama kepada syarikat Genting Berhad untuk mengawal sepenuhnya daripada aspek pelaksanaan operasi tersebut, melaksanakan strategi perniagaan yang relevan, di mana sebagai yang kita sedia maklum, strategi Greenfield ni lebih terarah kepada lapangan hijau yang mana syarikat membeli atau menyewa tapak firma, kemudian membina infrastruktur baru, menawarkan peluang pekerjaan yang baru kepada masyarakat setempat dan akhirnya memulakan operasi syarikat baru tersebut. Jadi syarikat juga boleh meneroka cabang baru daripada sektor semasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi firma, lebih-lebih lagi menepani situasi pasca pandemik dan juga ketidaktentuan ekonomi pada masa akan datang. Kesimpulan secara tuntasnya, dilihat secara terperinci, prestasi bagi syarikat Genting Berhad menjadi lebih baik itu dapat dicapai walaupun negara baru saja memasuki ke fasa endemik sekitar tahun 2021. Jadi hal ini berlaku kerana pertumbuhan sektor perniagaan antarabangsa yang kukuh dan penstrukturan semula strategi perniagaan yang berkonsepkan inovasi dan juga aplikasi penggunaan teknologi secara digitalisasi terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutamanya bagi syarikat multinasional MNC di Malaysia ke paras yang optimum. Oleh yang demikian, usaha memanfaatkan revolusi perindustrian 4.0 tidaklah sia-sia, malah didapati penting kepada syarikat MNC seperti Genting Berhad untuk memastikan ekonomi Malaysia berkembang dan mendapat faedah melalui kepesatan dunia teknologi yang meningkatkan lagi kecakapan pasaran, tidak kira dalaman maupun luaran,
serta persaingan antarabangsa yang berdaya saing. Selain itu, peningkatan dalam penawaran tenaga kerja yang berpengetahuan, berkemahiran, intensif dilihat sebagai suatu keperluan pada masa ini yang akan mengurangkan kadar pengangguran di negara ini juga, lantas mendorong satu peralihan ekonomi secara global dalam era teknologi tinggi dan mencipta satu peluang besar untuk mana-mana syarikat bersaing secara sihat dalam prospek perniagaan antarabangsa. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.